Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama dengan saya lagi Dai Hilman dalam Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan dan buat saudara mara kita dan juga sahabat andai kita yang mungkin terkena wabak COVID-19 ini juga diberikan kesembuhan seperti sedia kala dan kembali kepada di sisi keluarga insya-Allah. Jadi seperti biasa di pagi hari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita nak nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang penuh berkat, bulan yang digandakan segala amalan. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa doa. Itulah sedikit sebanyak yang kita perlu lakukan di dalam bulan yang mulia ini. Jadi sebelum kita berserah langsung dengan lebih jauh, sama-sama kita melihat satu tayangan video bacaan doa yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Fakhrul Razi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين والحمد لله رب العالمين. Berikanlah aku kekuatan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit doa daripada Al-Fadil Ustaz Fakhrul Razi yang mana kita hari ini perlulah bersyukur. Itulah tajuk kita, iaitu hari ini kita membicarakan tajuk kelazatan bersyukur dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita mula, saya suka untuk ingatkan Ustaz dan juga penonton-penonton, kita berserah langsung di TV3 dan juga TV9. Jadi TV9 kita ada siaran tambahan lagi setengah jam selepas kita tamat pada pukul 8 di TV3. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz sehingga akhir rancangan. Jadi seperti biasa, sekiranya ada soalan mengenai tajuk kita pada pagi ini, boleh terus hubungi kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233648 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan di ruangan Facebook kami ada siaran langsung dan sahabat-sahabat boleh berkongsi di ruangan media sosial kita untuk siaran langsung di Facebook itu insya-Allah. Jadi tanpa kita lengahkan masa Ustaz. Ustaz, hari ini tajuk kita sangat dekat dengan jiwa kita, iaitu kelazatan bersyukur. Apakah yang kita nak bicarakan pada pagi yang mulia ini Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada Dai Hilman dan semua penonton yang bersama kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini, takdir yang Allah Taala atur ini, sehingga kita sama-sama dapat bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Selalu dalam hidup kita, dalam perbuatan kita ataupun dalam kata-kata kita, selalu kita sebut, kita dahulukan perkara itu dalam apa-apa majlis pun, apa-apa kata-kata pun, kita akan sebut mulakan syukur macam yang kita ungkapkan tadi. Kerana persoalan syukur ini merupakan sebagai satu persoalan yang besar. Kadang-kadang kita merasakan bahawa tajuk ataupun topik untuk kita bersyukur ni seolah-olah macam topik biasa. Topik yang selalu kita ungkap, yang selalu kita bicara. Tetapi sebenarnya kesyukuran ini sesuatu yang
perlu sentiasa kita nilai, perlu kita sentiasa hayati supaya kita tidak menjadi manusia yang tidak bersyukur. Kerana umumnya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Dan sudah tentu kita ingin menjadi manusia yang termasuk daripada golongan yang sedikit. Diceritakan pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika tawaf di Baitullah, ada seorang lelaki dusun, orang Badui, orang yang nampak secara zahirnya tidak mempunyai pendidikan yang baik, ilmu yang banyak. Tetapi lelaki ini ketika berdoa di hadapan Kaabah, lelaki ini menyebut, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diri aku daripada golongan yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar menyapa lelaki ini dan menyatakan kepada lelaki ini, biasanya umumnya manusia akan meminta sama ada banyak ataupun ramai dalam kehidupan ini. Tetapi kamu meminta menjadi manusia yang sedikit. Apa yang sebenar yang kamu maksudkan? Kata lelaki ini, tidakkah Tuhan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita lihat kalimah syukur itu sendiri pun mempunyai maksud yang sangat mendalam. Jarang kita bincangkan apakah sebenarnya maksud daripada perkataan syukur itu. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, kita tak bincang dari sudut istilah lagi. Dari sudut bahasa pun, makna syukur ini sangat hebat. Antaranya, para ulama bahasa definisikan bahawa syukur itu ialah irfan al-ihsan wa nashri. Kita betul-betul memahami, mengenali tentang al-ihsan, tentang kebaikan, tentang sesuatu yang indah, yang baik, dan kita sebarkan kebaikan itu. Jadi sudah tentu bila kita bicarakan tentang kelazatan syukur, ia merupakan sebagai sesuatu yang berbentuk spiritual, yang berbentuk rohani. Biasanya orang sebut lazat ni biasanya makanan lah kan, biasanya begitu. Tetapi kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW, digunakan juga perasaan ataupun perkataan lazat ini soal-soal keimanan. Contohnya Nabi SAW menyebut, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Antaranya kita sebut bahawa Nabi SAW menyatakan dzaqa ta'mal iman. Dzaqa akan merasa kelazatan iman itu. Orang yang menjadikan Allah redha sebagai Allah itu Tuhannya, Islam itu sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai rasulnya. Jadi insya-Allah yang kita bicarakan ini insya-Allah akan membawa kita lebih dekat dengan Allah, dan kita menghargai setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung segala nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu menghitung segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit orang kata apa mukadimahnya perbicaraan kita pada pagi ini. Jadi saya sangat tertarik apabila menceritakan kesyukuran ini adalah satu sifat orang kata apa batiniah, iaitu rohani, perjalanan rohani. Jadi kita nak bacakan satu soalan yang bertuah pada pagi ini daripada Facebook, daripada Sarimah binti Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksudkan bersyukur dengan apa yang kita ada? Bagaimana hendak menahan hati kita daripada cemburu pada apa yang ada pada orang lain? Adakah orang iri hati dan khianat layak digelar manusia yang tidak tahu bersyukur? Ustaz,
lahayui tasik gelugu. Soalan yang bagus, Ustaz. Kadang-kadang kita macam mana kita nak rasa syukur, Ustaz? Apabila kita ni tengok kemewahan orang lain, kita rasa iri hati dan juga kadang-kadang ada rasa khianat. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut irdi bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Nabi kata, hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, yang Allah taala bahagikan kepada kamu. Takun aghnan nas. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Maksudnya kaya hati. Kita tidak mengimpikan sesuatu di luar kemampuan kita. Kita tidak impikan, kita harapkan sesuatu yang bukan rezeki kita. Dan penyakit yang disebut oleh sahabat kita tadi, penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit khianat, tak puas hati dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain, merupakan penyakit-penyakit rohani yang akan memberi beban kepada kita. Ada seorang tokoh ulama tafsir yang terkenal, yang saya selalu sebut namanya, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau menyebut, sekiranya kita mendengar saudara kita mendapat satu-satu nikmat, bukan kita dapat nikmat, saudara kita dapat nikmat, kemudian dalam hati kita, kita rasa gembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat kita, hati kita gembira, kemudian kita doakan pula tu, supaya nikmat yang diperolehi oleh saudara kita itu berkekalan. Doa pula. Kemudian bila pergi jumpa dengan sahabat tersebut, kita ucapkan tahniah, mabruk kerana kamu dapat nikmat ini. Kata Syekh Sya'rawi, kamu kena percaya satu perkara kalau kamu buat begitu. Kena 3 perkara tu. Gembira hati, doa dan ucap tahniah kalau jumpa sahabat kita itu. Kamu kena percaya satu perkara, kata Syekh Sya'rawi. Suatu hari kamu akan mendapat nikmat yang lebih baik daripada kawan kamu. Tapi syarat tadilah, hati gembira, kemudian doa, kemudian ucap tahniah. Masalah kita ni kadang-kadang hati dah tak betul dah, dengki dah. Kemudian nak doa, memang tak doa lah. Nak ucap tahniah, lagi tak ucap tahniah. Jadi macam mana Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada kita nikmat seperti itu ataupun nikmat yang lebih baik daripada itu. Jadi justru itu, bila kita sentiasa ada perasaan redha, perasaan syukur, perasaan kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang sesuai dengan kita. Allah Taala beri nikmat ni sesuai dengan usaha kita, satu perkara. Yang kedua, sesuai dengan kita. Sesuai dengan kita pada waktu sekarang. Justru itu kadang-kadang setengah nikmat ni kita tak dapat pada waktu yang kita ingini. Tapi Allah Ta'ala beri nikmat itu pada waktu yang berbeza. Sudah tentu di sebalik itu ada hikmah yang tertentu. Wallahu a'lam. Baik, itulah makna kata dalam kehidupan kita ni banyak yang kita perlu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa tanamkan sifat syukur. Saya nak bacakan satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Azizah Admaja Putri daripada Tanah Seberang, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada bezanya antara pujian dan bersyukur? Apa amalan terbaik yang dilakukan seseorang untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Apa beza pujian dan bersyukur, dan juga orang kata apa perbuatan yang menandakan kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz, sila. Baik. Setengah ulama kita membezakan perkataan di antara syukur dengan pujian. Kalau bahasa Arab dia kata asyukru walhamdu. Ada ataupun tidak perbezaan di antara syukur dengan kepujian? Kalau dalam percakapan biasa kita nampak macam tak ada beza lah. Syukur, puji itu perkara sama, benda sama. Tetapi para ulama kita, sebahagian mereka memberi sedikit perbezaan, mungkin untuk memberi kefahaman kepada kita.
Antaranya mereka menyebut bahawa asyukru yakunu bil jawarih. Syukur itu datang dengan al-jawarih, dengan anggota. Ada pembuktian anggota. Umpamanya dari sudut kewajipan, orang itu laksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun seseorang itu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu disebut sebagai syukur itu dengan anggota pembuktian. Walhamdu bil lisani wal qalbi. Tetapi pujian itu dengan lisan, dengan lidah dan juga dengan hati. Yang selalu kita sebutlah alhamdulillah, alhamdulillah. Dan dalam Al-Quran begitu banyak perkataan yang dimulakan dengan alhamdulillah. Termasuk Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia termasuk daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mungkin dalam bahasa kita lebih mudah, syukur itu lebih umum. Cara nak bersyukur itu di antaranya sebut perkataan alhamdulillah, hati kita rasa syukur, perbuatan kita pula kita tunjukkan bahawa kita berterima kasih, kita menghargai segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi tak boleh lari antara puji dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita katakan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Makna kata bukan sahaja kita ungkapkan di bibir, tapi perlu dilakukan dengan anggota perbuatan kita, dengan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak terus lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua orang yang boleh berkata bersyukur dengan apa yang ada. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk kita mendapat kelazatan bersyukur yang sebenarnya? Yang kedua, adakah ia perlu dilafazkan atau lahir dari hati kita? Mohon pencerahan, terima kasih. Soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata bagaimana cara untuk kita mendapatkan kelazatan dalam bersyukur ni? Dan yang kedua, kita sebenarnya perlu lafaz dengan jelas ataupun sekadar yang ada dalam hati saja. Silakan, Ustaz. Baik, mungkin dari persoalan yang kedua tadi, adakah perlu dilafaz ataupun lahir daripada hati kita? Saya sebutkan tadi bahawa kesyukuran itu dia lahir daripada kata-kata kita. Sebab begini, Dai, kalau kita kata alhamdulillah tapi hati marah, hati tak redha, itu bukan syukur juga. Maknanya kata-kata kita menyebut alhamdulillah, aku bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada aku. Dan yang kedua, hati pula redha, hati pula terdetik dalam hati menghargai segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang soalan pertama tadi, bagaimanakah cara untuk kita rasa kelazatan syukur? Dalam hidup ini sendiri, kalau kita nak rasa sesuatu nikmat, kita kena usaha. Kita kena usaha. Maksudnya kalau kita nak capai sesuatu, kita akan usaha. Contoh, seorang pelajar yang berjaya, dia tak akan rasa kejayaan itu melainkan setelah dia berjuang betul-betul, dia belajar betul-betul, dia ulang kaji betul-betul, dia study betul-betul, kemudian akhirnya dia masuk peperiksaan dan akhirnya dia berjaya dengan cemerlang. Waktu dia berjaya dengan cemerlang, dia akan merasakan bahawa betapa besarnya nikmat kejayaan. Tapi kita kena ingat, dia dah lalui proses tadi. Untuk dia berjaya, dia dah lalui proses untuk dia berjaya. Keluarga bahagia sebagai contoh. Senang nak sebut keluarga bahagia, keluarga sunnah. Senang. Memang senang sebut, tak payah. Tapi macam mana nak capai keluarga bahagia, keluarga sunnah yang kita sebutkan tadi? Melalui proses. Maknanya proses itu mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Barulah dikatakan kita akan dapat apa yang kita sebut di sini, kemanisan nikmat berumah tangga. Setelah kita melalui proses tersebut. Maka begitu juga yang kita akan rasa kelazatan syukur itu setelah kita melalui proses.
Dia tak akan tiba-tiba rasa lazat kesyukuran, tetapi melalui proses. Umpamanya, persoalan yang lebih awal tadi, kadang-kadang berlaku dalam hidup kita, kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi kita bersabar. Kita tunggu dulu. Kita bersabar, kita usaha, kita doa, kita harap kepada Allah. Lantas sampai satu ketika, kita dapat apa yang kita inginkan. Maka kita akan rasa nikmat lazatnya kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kerana kesyukuran kita itu, akhirnya Allah Ta'ala beri nikmat bila sampai waktu dan bila sampai ketikanya. Itulah yang dikatakan, nikmat itu akan sampai bila sampai waktu dan ketikanya. Makna kata, seperti macam kita buka puasa lah tuan-tuan. Makna kata, penat seharian, kena air sejuk je, itu pun dah rasa cukup bersyukur. Jadi itulah sedikit sebanyak orang kata apa perkongsian yang kita nak bicarakan, dan kita akan bicarakan selebih lanjut. Jadi saudara, kita masih belum menang. Patuhi nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, amalkan penjarakan sosial, jauhi perhimpunan awam dan kerap basuh tangan dan kekalkan langkah pencegahan COVID-19. Jadi biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru. Dakwah, biar tanyalah ustaz, sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, kelazatan bersyukur, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Tadi sudah sikit sebanyak kita menceritakan mengenai kelazatan bersyukur dan proses untuk kita dapatkan kelazatan bersyukur tu. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan lagi tajuk ini dengan lebih mendalam. Jadi sebelum tu, seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baiklah sahabat penonton semua, kita sedia maklum kita masih lagi dalam orang kata apa tempoh kawalan pergerakan Ustaz. Betul. Jadi kita nak lihat statistik terkini kes COVID-19. Jadi kes baru dicatatkan 122 orang dan semalam kes sembuh 87 orang dan duka cita dimaklumkan ada kematian baru iaitu sebanyak 2 orang dan juga seluruh orang kata apa kes keseluruhan bagi kes COVID-19 ini adalah 6,298. Itulah yang dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apabila kita melihat angka ni Ustaz, kita masih lagi kena menjaga penjarakan sosial dan mematuhi apa sahaja yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, insya-Allah. Jadi tanpa selengahkan masa, saya nak kembali kepada soalan daripada penonton kita daripada Facebook, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, apakah keutamaan syukur menurut Islam? Yang kedua, mengapakah orang beriman mesti bersyukur dan apakah menyebab manusia enggan bersyukur, kufur nikmat? Jadi mohon pencerahan. Yang pertama tu bagus soalan dia. Apakah keutamaan syukur menurut untuk umat Islam Ustaz? Silakan. Keutamaan syukur ni, kalau kita perhatikan bahawa syukur ini dia ada hubungan
dengan bagaimana kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak jawab persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita ini berdasarkan ta'rif yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimallah dalam Midrajus Salikin tentang apakah yang dikatakan sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim menyebut, dia kata asyukru zuhur ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Kata Ibnu Qayyim, syukur itu adalah menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lisan abdihi, gunakan lidah kita. Lidah sebagai hamba ini sanaan, pujian kita, iktiraf tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hatinya sendiri terdetik, iaitu syuhudan wa mahabbatan, menyaksikan bahawa itu adalah sebagai sesuatu yang datang pada Allah. Wa mahabbatan, timbul rasa kasih seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anggotanya pula sentiasa patuh dan taat kepada Allah. Kalau kita tengok di situ, keutamaan syukur itu sebenarnya adalah bagi membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hubungan kita dengan Allah ini dalam pelbagai bentuk. Ada dalam bentuk apa yang kita sebut perkataan, ada dalam bentuk hati, ada dalam bentuk perbuatan. Contoh kita ambil solat itu sendiri, sembahyang sebagai contoh, dia ada semua. Dari sudut perkataan ada, dari sudut hati ada, dan dari sudut pelaksanaan fizikal ada. Syukur pun sama juga. Syukur dari sudut hati pun, hatinya melahirkan rasa syukur, rasa kasih, rasa sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lidahnya pun menyebut perkataan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dalam perbuatan-perbuatan itu sendiri, perbuatan yang untuk melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat ke, puasa ke, ibadah zakat ke, ataupun apa kebajikan yang kita buat. Kita kena ingat, semua itu ada hubung kait dengan kesyukuran seseorang kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Jadi Ustaz, soalan yang kedua tu, kenapa masih lagi ada insan yang kufur kepada nikmat, Ustaz? Baik, dalam kehidupan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan melalui proses apa yang kita sebut sebagai ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita sebut bahawa dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Umpamanya kita sebut di awal tadi, semua orang tahu perkataan syukur itu, tapi tak semua orang boleh bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hambanya. Berat kepadanya untuk bersyukur. Jadi, apakah penyebab seseorang itu masih kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya ialah masalah keimanan itu sendiri. Keyakinan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu. Yang kedua ialah kefahaman itu sendiri. Kefahaman. Dia bila tak bersyukur tu dia rasa itu biasa. Dah, aku tak dapat itu, tak dapat, semua tak dapat. Orang yang sama sekolah dengan aku pun jauh lebih baik daripada aku. Jadi seolah-olahnya dia tak melihat nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Saya nak beri jawapan apa yang ditanya oleh sahabat kita ini dengan satu pertanyaan yang ditanya oleh seorang lelaki fakir kepada seorang syekh. Seorang lelaki dia datang jumpa syekh ini, seorang orang alim, dia tanya kepada syekh ini, dia yashku ataupun dia mengadu dia fakir. Dia fakir. Dia kata dia fakir, dia susah. Lalu orang ini menyatakan, adakah kamu mempunyai mata? Oh, dia kata, saya ada mata, boleh melihat. Adakah kamu boleh mendengar? Oh, saya boleh. Adakah kamu boleh berkata-kata? Boleh. Adakah kamu boleh bergerak ke sana ke sini? Saya boleh. Baik. Katakanlah sekarang saya bagi kepada kamu 100,000 dinar. Tetapi pada masa yang sama kamu tak boleh bercakap, kamu tak boleh melihat,
kamu tak boleh mendengar. Kamu mahu ataupun tidak, 100,000 dinar ini ditukar dan kamu hilang nikmat itu. Tuan Syekh, kalau begitu saya tak akan mahu sebab ini nikmat yang besar. Itu kata Syekh, itulah saya maksudkan bahawa kamu perlu bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang ada, cuma kamu kena berusaha. Rezeki itu kena usahalah. Kamu kena berikhtiar mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan yang ditanya oleh Syekh ini juga adalah sebagai satu ingatan kepada kita. Kadang-kadang kita sedang mencari nikmat-nikmat yang belum ada kepada kita untuk bersyukur. Tapi nikmat yang ada di sisi kita, kita lupa. Nikmat pekerjaan sebagai contoh. Berapa ramai dalam situasi sekarang orang tak boleh bekerja sebagai contoh. Itu kita kata nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat kita ada anak, nikmat kita ada keluarga. Ini nikmat yang besar yang setengah orang untuk mendapatkan nikmat itu belum dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya syukur, melahirkan rasa syukur adalah bentuk satu latihan daripada masa ke semasa untuk kita mendapat darjat dan kedudukan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya suka apabila Ustaz cakap tadi, kita sibuk mencari nikmat yang baru, lupa nikmat yang ada di sisi kita. Jadi kita nak kekalkan bersyukur dengan nikmat yang kita ada, insya-Allah. Saya nak bacakan satu lagi soalan daripada Facebook, daripada AJ Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Syukri, Da'i Hilman dan semua kru penerbitan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Soalan saya, apabila seseorang itu tidak dapat menerima norma kehidupan seperti biasa, ekoran sekarang ini sedang diuji dengan wabak penyakit. Adakah dia sebenarnya sedang menolak kelazatan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian dan pencerahan daripada Ustaz. Soalan yang bagus, Ustaz. Maknanya kata ada orang dia tak boleh terima macam Ustaz cakap tadi. Macam situasi kita pada hari ini. Jadi adakah mereka ini adalah orang yang menolak kesyukuran atau kelazatan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan menyatakan kepada kita apakah arti kehidupan ini. Apakah bentuk kehidupan yang mesti kita faham. Antaranya Allah Ta'ala sebut, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala mencipta kematian dan juga kehidupan ini liyabluwakum, untuk Allah cuba, untuk Allah uji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Dunia darul ibtila, tempat kita diuji, tempat kita dicoba. Adapun akhirat disebut darul jaza, tempat kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila menyedari hakikat ini bahawa dalam hidup ini ada senang, ada susah, kita akan meletakkan diri kita pada posisi yang betul. Dapat nikmat, syukur, betul kan? Dapat ujian, kita bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, dan kita sesuaikan dengan resam baharu, new normal yang kita akan lalui ini. Mungkin kehidupan kita, cara hidup kita sudah berbeza daripada sebelum ini. Mungkin cara bekerja pun selepas ini berubah. Cara kita makan di restoran pun selepas ini berubah. Dan mungkin cara untuk kita menunaikan solat itu samalah. Tapi cara proses untuk masjid dan sebagainya mungkin ada perubahan-perubahan. Dan bagi mukmin, kita kena lihat bahawa kita nak jadikan diri kita daripada perkara yang pernah Nabi sebut, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang mukmin ini. Dan kata Nabi, tak ada perkara ini melainkan hanya kepada orang mukmin. Apa dia? Antaranya Nabi kata, in asobat usara syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin bila ditimpa ada kepadanya itu syarab, benda-benda yang baik, benda-benda yang mengembirakan hatinya. Syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakana khairan lahu, dan itu adalah baik kepadanya. Waktu senang, waktu dapat nikmat, dia bersyukur. Ini satu proses
yang berlaku kepada orang mukmin. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Tapi dalam kondisi yang berbeza, bila ditimpa kepadanya dharra. Dharra ni sesuatu yang dia tak suka, sesuatu yang dia rimas, mungkin dia tak boleh terima lagi dan sebagainya, sabara. Dia bersabar, fakana khairan lahu. Dan itu adalah terbaik kepadanya, itu adalah baik kepadanya. Kita orang mukmin tak boleh lari daripada dua-dua tadi. Asyukru was sabru. Syukur dan kita bersabar dengan apa yang kita sedang lalui sekarang. Tetapi bila kita sebut syukur, bila kita sebut sabar, ikhtiar, usaha, itu mesti adalah, mesti berterusan supaya insya-Allah kalau berlaku dalam situasi sekarang, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ujian ini, COVID-19 ini, insya-Allah mudah-mudahan terangkat daripada kita dan insya-Allah kita akan melalui kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Itulah makna kata peringatan yang baik. Makna kata dalam kita bersyukur itu perlu disulam dengan kesabaran. Itu yang kita perlu lakukan sebenar-benarnya. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, kita akan bacakan satu lagi soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah dikira sebagai orang bersyukur jika kita selalu mempamerkan nikmat yang kita dapat pada orang yang kurang daripada kita? Contohnya, menceritakan kekayaan di hadapan orang miskin. Bila orang tegur, dia kata dia cuma nak menzahirkan nikmat yang Allah beri kepadanya. Apa pandangan Islam tentang hal tersebut? Soalan dia mudah, Ustaz. Ya. Yeah. Bila mana seseorang mempamerkan kekayaan dan dia bercerita, dia pamerkan ni untuk rasa nak menunjukkan rasa syukur apabila dia membantu orang dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, mungkin ada salah faham sedikit orang yang berbuat demikian. Akhlak seorang mukmin ialah kita tidak boleh membicarakan kekayaan di hadapan orang yang miskin. Orang tu miskin, susah, menderita hidup. Kita pun cerita pada dia, saya senang, saya kaya, saya mewah. Adabnya tidak boleh begitu. Kita tak boleh cerita soal kelazatan makanan di hadapan orang yang nak makan pun susah. Orang yang berada dalam kelaparan. Kita tidak boleh menceritakan kebahagiaan rumah tangga kita di hadapan orang yang baru berpisah dengan isteri ataupun suaminya. Kita tak boleh menceritakan seronoknya saya ada ayah, saya ada ibu di hadapan seorang anak yatim. Kenapa? Sebab agama ini, Islam ini mengajar kepada kita supaya kita menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan kita. Jangan kita bercakap, jangan kita buat sesuatu yang melukakan hati sahabat kita, rakan kita. Adapun kefahaman tentang nikmat Allah itu mesti dizahirkan, itu berdasarkan apa yang disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan tentang nikmat-nikmat Allah itu kamu zahirkan. Kamu zahirkan itu macam mana? Kamu zahirkan itu kalau kita Allah Taala bagi kepada kita keupayaan hidup lebih baik, maka kita zahirkan kesenangan itu. Ada kisah yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang berpakaian sangat-sangat, kita kata yang tak sesuai lah, maknanya pakaian buruk yang cari dan sebagainya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya pada lelaki ini, alaka malun, wahai lelaki, adakah kamu ada harta? Maka bila Nabi tanya begitu, dia kata, saya macam-macam harta, saya ada itu, saya ada ini, saya ada itu, saya ada ini. Maka Nabi menyatakan, kalau kamu ada harta, ada kesenangan, maka zahirkanlah kesenangan itu. Kalau tafsiran mudahnya, kalau pakaian kamu macam ni, tukarlah. Mana supaya nampak kesan daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala
kurniakan kepada kamu. Jadi ini yang perlu kita lihat, yang perlu kita faham dalam kehidupan kita, supaya nikmat Allah itu bukan sekadar untuk dicerita, tetapi nikmat Allah itu untuk dikongsi. Baik, itu satu pesanan yang bagus untuk kita semua. Ustaz dan juga saudara semua, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma yang baharu. Jadi dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Baik. Kita melihat ayat Quran tadi, kita jelas mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia akan memakbulkan doa kita, dan sifat orang yang takbur itu adalah orang yang sombong, yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni suka untuk kita meminta-minta kepadanya, tapi berbeza dengan sifat manusia. Apabila kita meminta-minta, mereka kurang suka dan juga tidak berminat kepada orang yang meminta-minta. Jadi kita nak teruskan meminta kepada Allah SWT untuk kita hilangkan segala kesusahan kita, Ustaz. Jadi insya-Allah saudara penonton, kita masih lagi dengan tajuk kita kelazatan bersyukur yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Ustaz, kita nak sambung kepada soalan kita, Ustaz. Daripada Facebook, daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula jika seseorang itu, jika sebelum ini dia hidup sihat, dan apabila Allah uji dengan sedikit kesedihan atau dari segi kesihatan, dia mula mengeluh dan seolah-olah ingin menyalahkan takdir. Dia lupa yang dia seharusnya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara dan bernafas. Mohon perkongsian ilmu, Ustaz. Jazakallahu khair. Soalan yang bagus, Ustaz. Kadang-kadang kita ni apabila diuji dan sebagainya, kita mempertikaikan, kenapa aku? Kenapa aku kena? Padahal aku jaga pemakanan dan sebagainya. Silakan, Ustaz. Baik, itulah lumrah apa yang kita sebut sebagai lumrah kehidupan kita. Bila kita dah dapat nikmat ini secara berpanjangan, tiba-tiba kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada waktu itu, saat tertentu kita down, kita rasa kita jatuh, kita rasa kita hilang segala-galanya. Ini proses yang berlaku kepada manusia. Bukanlah kita kata langsung tak boleh ada perasaan down dan sebagainya. Tapi bila ingat tentang nikmat Allah, kita ingat bahawa sebenarnya selain daripada ujian ini, kita sudah sebelum ini melalui kesihatan yang baik, hidup yang sihat, mendapat buat perkara macam-macam. Justru itu kalau kita perhatikan juga di antara akhlak Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam ini, ialah mereka ini ada satu sifat yang mereka bersyukur. Saya sebut begini sebab manusia yang paling teruk diuji ialah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Termasuklah Rasul-Rasul Ulul Azmi yang sekarang kita boleh lihat rancangan jejak Rasul sekarang di TV3 yang menggambarkan bagaimana Rasul-Rasul Ulul Azmi dan juga Nabi-Nabi yang dibangkitkan oleh Allah ini, mereka mempunyai proses ujian yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kalau kita diuji ini, sebenarnya masih kecil. Tapi ujian yang pernah dilalui oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam, di luar pemikiran kita. Di luar pemikiran kita. Kalau kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam sebagai contoh,
dakwahnya 950 tahun. Tapi apa yang berlaku ialah bukan semakin bertambah, semakin meningkat pengikutnya, tetapi semakin surut. Dakwahnya 950 tahun. Kita kadang-kadang baru beritahu anak 2-3 kali tak nak ikut, dah frust lah, Allah, anak aku macam mana ni nak buat dan sebagainya. Jadi ini kita kena ingat bahawa proses ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini adalah untuk meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu nikmat sihat ni satu nikmat yang besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebab itu dalam suasana sekarang ni kita ingatkan, kita yang berada di sini yang juga sahabat-sahabat penonton, kita kena lawan COVID-19 ni, kita kena jaga diri kita ni. Sebab apa? Sebab kesihatan ini, nikmat sihat ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak hargai, maka nikmat sihat ini akan hilang kepada kita dan kita akan rasa sesuatu yang merugikan dalam kehidupan kita. Jadi, kalau nabi-nabi itu sendiri yang disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia nabi itu, termasuk Nabi Nuh alaihissalam itu syakura. Syakura maksudnya kathira syukri. Sangat banyak bersyukur. Jadi kalau kita tengok istilah Quran pun, Quran tak kata sekadar bersyukur, tapi Quran gunakan syakura, yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Kathiru syukri. Banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah penonton kita dan kita sendiri pun dapat melalui ujian ini dengan baik. Mungkin kadang-kadang nikmat itu hilang daripada kita, tapi kita doa supaya nikmat itu kembali kepada kita insya-Allah. Ustaz, tadi apabila kita tanya kepada Ustaz, ada orang yang mana dia sakit, dia mengherdik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh terima. Cuma saya nak tanya, sekiranya kita kena penyakit dan sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita perlu bersyukur ataupun bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, bila kita dapat nikmat yang Allah Ta'ala berikan, selalu kita sebut ialah kita bersyukur kepada Allah. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bersabar. Tapi dalam penyakit itu ada syukur dan juga dan sabar. Syukur kerana penyakit itu masih mampu kita lalui, ataupun mampu kita bertahan, mampu kita untuk kita rawat. Masih ada ruang untuk bersyukur kepada Allah. Bersabar sebab itu merupakan sebagai satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Walaupun kalau kita tengok Nabi kita SAW ini, baginda sebut perkataan alhamdulillah ni dalam dua kondisi, dua keadaan. Kalau dapat nikmat, Nabi kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bila dapat nikmat, alhamdulillah, segala puji kepada Allah, dengan kepujian kepada Allah ini maka sempurnalah segala kebaikan. Bila dapat nikmat. Bila Nabi SAW diuji, ini Nabi masih menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas setiap sesuatu. Maksudnya ujian itu masih dapat dilalui, dapat dihadapi dengan baik dengan masih bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita kalau diuji dengan pelbagai ujian termasuk penyakit tadi, jangan mungkin perkataan herdik tadi agak kasar, jangan kita mengherdik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ingat betul-betul nikmat sihat ni dah berpuluh-puluh tahun kita dapat. Cuma terkadang kita diuji buat seketika untuk melihat sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemberi rezeki, pemberi rahmat kepada kita semua. Makna kata jelaslah dalam kehidupan kita ni, bila mana terima nikmat bersyukur, tapi apabila diuji kita sabar dan juga disulam dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bacakan satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Hazlini Uthman. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru kehilangan suami bulan 2 yang lalu. Bagaimanakah saya nak menzahirkan perasaan syukur dan redha sedangkan dalam hati ada sedikit kecelaruan? Memandangkan saya sekarang tengah hamil 6 bulan. Mohon pencerahan Ustaz. Redha tapi ada sedikit perasaan terkilan. Allahu Akbar.
soalan daripada Puan Hazlini ini satu soalan yang kata apa, menyayat hati lah. Kita tersentuh hati apabila dia kehilangan pasangannya, Ustaz. Betul. Dia redha, tapi dalam masa sama ada rasa terkilan, Ustaz. Bagaimana kita nak cakap pasal syukur ni? Silakan. Baik, saya fikir persoalan yang ditanya oleh Hasli ini satu persoalan yang sangat baik. Baik untuk dia yang mendengar ataupun menonton kita dan juga baik untuk kita yang bercakap dan juga penonton-penonton yang lain. Kalau kita perhatikan persoalan tadi, kehilangan orang yang kita kasih ni merupakan di antara bentuk ujian Allah Ta'ala dalam hidup ini. Cuma bila kita sebut, bila kehilangan orang yang kita sayang, ada kecelaruan, ada rasa sesuatu yang tidak bahagia, itu kita kata itu satu keadaan yang normal, keadaan yang biasa. Cuma yang tak boleh berlaku ialah dengan kata-kata kita sendiri, menyalahkan takdir, tidak berpuas hati dengan apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak boleh. Tapi sekadar datang rasa tak selesa, rasa bimbang, itu perasaan yang biasa. Pernah satu ketika seorang wanita kehilangan orang yang dia sayang, dia kasih. Lalu Rasulullah SAW pergi bertemu dengan wanita tersebut dan minta kepada wanita itu bersabar. Kata Nabi, "Telah kamu bersabar dengan ujian Allah." Dalam hadis tersebut, wanita itu tidak kenal Rasulullah SAW. Lalu dia menyatakan, "Kamu suruh aku bersabar, memang senanglah. Sebab perkara itu tidak berlaku kepada kamu. Tak berlaku pada kamu." Apa reaksi Nabi? Nabi diam. Nabi tak berkata apa-apa, Nabi pulang. Ada lelaki yang melihat perbualan tersebut, mendekati wanita tersebut. Lalu menyatakan, "Kamu kenal tak siapa tadi?" Dia kata, "Tak kenal, tapi datang suruh aku bersabar. Ini ujian." Dia senanglah bercakap. Maka kata lelaki tersebut, itu adalah Rasulullah SAW. Maka lama selepas itu, wanita tersebut mencari Nabi dan beritahu kepada Rasul, "Aku bersabar. Aku sabarlah." Apa jawab Nabi? Nabi kata, "Innamas sabru inda sudmatil ula." Kesabaran ini ialah waktu kejutan pertama itu. Waktu kita kehilangan nikmat. Waktu kita kehilangan orang yang kita sayang. Waktu kita kematian suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Waktu itu. Kalau waktu itu kita boleh bersabar, kita jaga kata-kata kita, maka itu dikatakan kita bersabar ketika itu. Tetapi bukan selepas bulan, lepas tahun dan sebagainya. Ini mengingatkan kepada kita bahawa ujian kematian adalah satu ujian yang berat yang berlaku kepada manusia. Akan berlaku pada manusia. Dia, ujian ini kadang dalam bentuk harta, kadang dalam bentuk kehilangan nyawa, kadang dalam bentuk kesihatan. Jadi semua ini bentuk-bentuk ujian yang akan kena kepada manusia, tapi kita tak tahu. Macam kita juga, kita akan kehilangan orang yang kita sayang. Itu pasti, bila wallahu alam. Justru itu, waktu orang-orang yang kita ada, orang-orang yang kita kasih ini ada di samping kita, kita berbuat baik kepada orang yang hidup yang kita sayang. Dan kalau berlaku kepada persoalan tadi, maka kalau suami kita sudah meninggal, ada sesuatu yang boleh kita buat yang baik, iaitu kita mendoakan kesejahteraan kepada suami kita. Maksudnya, suami kita kembali ke kampung halaman asalnya lebih awal. Dan pasti kita akan menyusul. Wallahu a'lam. Baik, satu ingatan yang baik untuk kita semua. Saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, teruskan dengan soalan. Soalan saya, Allah ada berfirman bahawa terlalu sedikit manusia yang bersyukur. Jadi kadang-kadang orang kafir pun ada sebut dia bersyukur. Jadi apa kaitannya bersyukur dengan iman kita? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah. Soalan yang bagus. Ustaz,
Bila mana dia kata tadi, macam Ustaz sebutkan tadi, ada firman Allah SWT yang mana orang yang bersyukur ni terlalu sedikit. Jadi siapakah yang sedikit itu, dan sekiranya ada orang kafir yang bersyukur juga. Jadi bagaimana Ustaz tahap keimanan dan sebagainya? Silakan. Baik. Perkataan syukur seperti yang kita sebut tadi ada kaitan dengan keimanan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila kita dengar ayat mulai dengan wahai orang-orang yang beriman, kita kena tambih, kita kena ambil perhatian. Sebab bukan orang lain dah ni. Memang kita orang-orang yang beriman. Apa dia? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kamu makanlah sesuatu yang baik daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Maknanya sumber makanan itu mesti halal, dan cara pendapatan untuk mendapatkan rezeki itu pun kena halal. Washkuru lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dimulakan dengan orang beriman, kemudian makanlah dengan makanan yang baik. Washkuru lillah, dan hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menggambarkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah ada nilai syukur kepada Allah. Dan nilai syukur itu ialah seseorang itu mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak mengabdikan diri kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikira orang itu betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata jelas dalam kehidupan kita ni, nak kata bersyukur itu adalah orang yang mestilah syarat dia adalah iman, barulah tergolong dalam golongan orang yang disebutkan orang yang sedikit, golongan sedikit. Betul. Ustaz, selepas ini Ustaz dan juga sahabat penonton, kita ada perkongsian daripada seorang juru kamera yang mana diberikan peluang kedua untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi yang pasti akan ada sesuatu yang kita akan dapat berkongsi ataupun kita dapat pelajari daripada kisahnya. Jadi kita boleh lihat saudara kita ini terkena, saudara Ambia Ahmad ini terkena jangkitan COVID-19 sejak 31 Mac dan dapat rawatan di Hospital Sungai Buloh. Jadi inilah yang kita akan berhubung kepada beliau sebentar lagi, dan kita akan bertanyakan kepadanya sendiri apakah situasi dan juga keadaan apabila beliau terkena COVID-19 dan apakah yang dikatakan peluang kedua meneruskan kehidupan itu. Jadi kita akan berehat seketika. Biasakan diri untuk menjalani norma baru. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita Kelazatan Bersyukur bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Nama Ustaz pun dengan tajuk syukur pun dah dekat-dekat dah. Syukri, syukur. Jadi Alhamdulillah banyak dah kita tahu, di antaranya sabar dalam bersyukur dan juga bersyukur dalam segala ujian dan sebagainya. Jadi kita nak teruskan dengan soalan Facebook daripada Muhammad Fatihin. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi.
adakah kita perlu bersyukur atas asbab turunnya COVID-19 untuk kebaikan kitaran alam sekitar? Terima kasih Ustaz. Soalan yang bagus. Untuk alam sekitar, adakah kita dengan wabak sebegini kita perlu merasa syukur, Ustaz? Silakan. Baik, sebenarnya secara mudah kita jawab COVID-19 ni dia adalah bentuk sebagai satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentulah walaupun ada kita kata di sebalik ujian itu akan ada benda-benda yang baik yang akan berlaku, tapi secara tegas ataupun secara jelasnya ialah kita tak menyatakan bahawa kita bersyukur dengan COVID-19 sebab alam sekitar kita bersih dan sebagainya, tetapi ini hanyalah perkara-perkara sampingan. Tumpuan kita ialah untuk kita melawan COVID-19, dan ini adalah sebagai satu bentuk ujian yang berlaku bukan untuk negara kita sahaja, tapi di negara-negara luar pun berlaku seperti mana yang kita ketahui. Cuma yang positif yang kita nampak ialah ada kita kata persepakatan di antara kita. Sama-sama, tidak ada yang terkecuali untuk tidak melawan COVID-19 sebagai contoh. Walaupun mungkin pemikiran kita berbeza, cara berfikir kita berbeza, tapi kita rakyat Malaysia bersatu hati untuk melawan COVID-19 ini supaya insya-Allah masyarakat kita akan pulih ataupun suasana kita akan pulih, dan insya-Allah pada waktu terdekat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersolat di masjid kita, dapat bersolat di surau kita, dapat menziarahi ahli keluarga kita. Perkara-perkara yang terhalang sekarang itu dapat kita teruskan, kerana kita sekarang pun kita dapat rasakan betapa nikmat umpamanya ke masjid, ke surau, ziarah kawan-kawan, bertemu kawan-kawan itu, nikmat itu hilang daripada kita sekarang, dan kita berdoa dan kita berusaha juga, bukan sekadar berdoa saja, untuk kita dapat kembali menjalani kehidupan kita seperti biasa selepas ini. Ustaz, kalau kita lihat Ustaz cakap bersyukur ni apabila dapat rezeki. Dan sekiranya kita dapat duit, Ustaz, contohlah kita dapat rezeki dan sebagainya, kita bersyukur, kita cakap alhamdulillah kita dapat duit dan sebagainya. Tapi kita gunakan duit ini untuk kita lakukan maksiat. Adakah kita lepas dalam tahap pertama dalam konteks bersyukur tu, Ustaz? Silakan. Dia bersyukur tentang harta ni, dia ada beberapa perkara. Harta ni dia beberapa bentuk. Pertama, dari mana usaha kita, hasil harta tersebut, pendapatan kita. Min aina, daripada mana? Itu satu hal. Kalau daripada sumber yang haram, jelas kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah bagaimana kita berbelanja, bagaimana kita menginfakkan harta tersebut. Ada dua pula. Infak dari sudut pribadi kita, kesenangan kita, keluarga kita, satu. Yang kedua ialah supaya orang-orang yang berhak menerimanya, sama ada dalam bentuk sedekah, derma, zakat, itu dapat kita penuhi kerana kita berbelanja di tempat yang betul. Maknanya orang lain juga merasa nikmat tersebut. Dan berbelanja juga di tempat yang betul. Maksudnya yang patuh syariah lah kita sebut. Tidak boleh berbelanja walaupun ini harta kita, walaupun hak kita, kepada perkara-perkara yang memberi mudarat dunia kita dan harta kita. Dapat duit sebagai contoh, gunakan untuk berjudi, na'udzubillah min zalik. Memanglah rezeki itu daripada sumber yang halal, tapi cara kita belanja dengan cara yang tidak betul. Ini perkara-perkara yang perlu kita perhatikan supaya kita benar-benar menjadi manusia yang bersyukur dengan apa yang kita perolehi. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sebenarnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan satu fitnah. Fitnah sini bukan fitnah orang tu. Fitnah maksudnya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana nak jadikan nikmat itu menjurus diri kita menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang soleh, yang diperakui oleh Allah sebagai kita hambanya, abdan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah.
Baik. Makna kata kita kena lihat daripada segala aspek dan juga kita kena, yang pertama sekali kena ingat, kena bersyukur kepada Allah SWT. Itulah yang kita perlu lakukan untuk mendidik hati kita untuk rasakan kelazatan bersyukur kepada Allah SWT. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ditidurkan selama 16 hari dan amat memenatkan. Antara status yang telah dimuat naik di Facebook Asrul Anbiya Ahmad, iaitu saudara kita yang mana terkena wabak COVID-19 dan juga ditidurkan selama 16 hari. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Jadi sekarang ini sudah saudara Asrul Anbiya sudah berada di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Asrul Anbiya Ahmad, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur. Sihat tuan Ya, sihat. Alhamdulillah sihat syukur. Tuan, Apa kita khabar? Dai apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi tuan, Ya. kita sedia maklum. Saya terbaca daripada Facebook Tuan Asrul ini menceritakan mengenai detik-detik orang kata pencemas apabila terkena wabak COVID-19 dan juga satu posting yang mana rasa merafakkan kesyukuran apabila setelah ditidurkan selama 16 hari. Jadi boleh tak Tuan Asrul ceritakan sedikit detik sebelum dimasukkan ke dalam wad apabila disahkan terkena wabak COVID-19? InsyaAllah. Okay. Cerita dia mula macam ni. Saya dengan tim tengah syuting drama di Scotland. Lebih tepat kali di bandar Inverness, Scotland. Jadi masa di Scotland ni dah hampir 15 hari kita orang syuting. Saya demam. Demam yang luar biasa bagi saya sebab sepanjang hidup saya tak pernah demam lebih dari seminggu. Tapi saya demam seminggu, tak berhenti-henti. Kalau di Malaysia ni, kalau demam pun habis kuat pun 2 hari. Hari ketiga, dah kebah dah. Tapi ni demam masih seminggu, tak hilang-hilang. Jadi saya pun dah fikir, apa ni kan. Jadi lepas tu kerajaan suruh rakyat Malaysia kat luar negara balik. Jadi kita orang tim ambil keputusan untuk balik ke Malaysia. Jadi itulah kita orang balik ikut London. Masa dekat London tu pun saya dah penat dah. Kat airport London. Kita orang naik Qatar Airways. Saya dah penat sangat lah. Jadi saya duduk. Jadi Qatar Airways ni dia akan transit di Doha. Daripada Doha boleh dekat ke LA. Jadi sepanjang perjalanan daripada London ke KLA tu saya tak ingat langsung, saya lost. Memori saya lost. Saya tak ingat apa saya buat atas keterbang tu. Jadi saya ingat saya dah sampai ke KLA, kawan saya cari kursi roda untuk saya. Tolak saya ke nak keluar, nak pergi immigration, nak cop. Tapi saya dah penat masa tu, saya dah betul-betul penat. Kawan-kawan saya cerita muka saya dah pucat. Dia orang kata. Jadi dia orang tolak saya pergi ke tempat saringan, saya kena tahan. Kawan-kawan saya semua lepas. Dia orang. Tapi saya kena tahan dekat pusat saringan tu. Dia orang cek saya. Lama. Dekat situ lama. Dia orang nak tahu keputusan tu lama. Jadi bila dekat situ lama sangat saya tertidur. Tidur ke pingsan ke saya tak tahu, tapi saya tertidur. Kan? Sedang-sedang saya dalam ambulans. Dalam ambulans saya dengar. Tapi mata saya pejam. Saya tak dengar macam orang cakap, hospital sedang ke, hospital Sungai Buloh. Itu saya dengar. Lepas tu saya hilang lagi. Tak ingat lagi. Kemudian, lepas tu saya ingat saya terus kat hospital Sungai Buloh lah. Masuk critical unit. ICU, buat ICU critical. Itu cerita dia. Jadi masuk-masuk tu terus ditidurkan selama 16 hari? Ya. Okey. Daripada hari pertama saya masuk sampai ke hari 16. Doktor bagi ubat tidur untuk saya. Tuan, apabila kita Tuan difahamkan telah tidur selama 16 hari itu, apabila dikejutkan, disedarkan kembali kepada orang kata apa norma yang sedia kala. Jadi apa perasaan pada ketika itu? Perasaan pada ketika itu bila saya dah sedar tu lah, lepas bulan 16 hari tu. Ya.
surah Ar-Rahman yang ada dalam kepala otak saya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ya. Ya. Maka di antara mana nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan. Itu yang ada dalam kepala otak saya. Oh betul ayat tu kena dengan saya, keadaan saya sekarang ni. Dulu saya ingat kalau kita pergi Mekah ke, itulah dia kan ayat tu. Kan kalau kita dapat duit ke apa, itulah ayat. Tapi bila jadi kejadian ni kat saya, tepat ayat tu kat saya lah. Nikmat apa lagi bila sebab dalam 16 hari tu, Allah Akbar, Masya Allah. Syukur sangatlah pada Allah kena bagi saya peluang untuk merasai nikmat tu. Kan? Allah ada macam-macam cerita lah. Saya nak cerita macam-macam. Kebanyakannya saya tak boleh tasbih, ni nak faham lagi apa maksud dia. Tapi ada satu yang saya ingat sangat. Saya duduk dalam kursi, saya duduk atas kursi besar dalam kereta api. Macam kereta api laju, macam kereta api laju. Dan dalam kursi itu akan datang depan mata saya gambaran macam-macam. Gambaran itu datang. Allah Akbar datang banyak. Kereta api laju ni, kita duduk situ. Itu yang paling bermenatkan sekali. Saya ingat lagi. Sampai satu tahap, Masya Allah, Subhanallah, Ya Allah, ampunlah dosa tu. Sampai satu saat, saya cakap kat diri saya, Ya Allah, ya Tuhan tu, kau cabutlah nyawa aku. Masya Allah. Aduh, pasal puasa budak tu tak ingat ke pentingnya diri saya ni, tak ingat ke. Saya kat kawan-kawan saya yang berdoa. Kat orang rumah saya, bini saya, anak saya, Allah Akbar, saya minta macam tu. Dan sekarang baru saya faham apa maksud saya dalam kereta api tu. Semua benda putih. Manusia putih, semua putih. Batu putih, kereta api tu pun putih. Macam kereta api, tapi bukan kereta api. Laju. Sekarang saya faham lah. Kalau Daim faham benda tu, saya rasa faham pun. Sebab semua pakai putih, nak pergi ke terowong. Jadi benda tu lah, saya rasa lah. Bila saya fikir balik makna dia itulah. Jadi berkat doa kawan-kawan, berkat doa keluarga, berkat doa orang rumah dengan anak-anak, alhamdulillah. Baik. Allah makbulkan. Syukur Allah makbulkan. Jadi saya ada di depan sekarang ni untuk cerita baliklah. Ya. Alhamdulillah. Mana kata satu orang kata apa ujian yang dahsyat juga apabila orang kata apa dikira sebagai koma juga ya, ataupun ditidurkan selama 16 hari. Dahsyat juga. Ya, Tuan Asrul. Mungkin ada saya lihat keadaan kondisi Tuan Asrul ni ada sedikit orang kata apa ada luka-luka di tangan saya nampak kan tadi. Ya. Mungkin ada soalan yang nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz ke dan sebagainya. Boleh? Silakan. Okey, ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada satu soalan tanya. Masa saya ditidurkan tu, solat saya kena ganti tak? Okey. Okey. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Asrul Anbiya Ahmad. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada Ustaz untuk jawabkan soalan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Pertama kita cukup terinspirasilah dengan cerita yang disampaikan oleh Encik Asrul Anbiya tadi. Alhamdulillah satu kisah yang memberi pengajaran. Kita yang dengar pun Dai dah rasa macam mana suasana yang berlaku kepada diri beliau, apatah lagi beliau yang melalui keadaan tersebut cukup mengisafkan kita. Jadi berbalik kepada persoalan bagaimana kedudukan solat dia sepanjang 16 hari, itu kita tidurlah. Maknanya kita tidur, kalau kita lihat satu hadis Nabi, bila kita tidur dan kita sedar balik pada tidur kita akan solat berapa jumlah yang kita tinggalkan. Tetapi dia bukan satu bentuk kita tinggalkan dengan sengaja, bukan satu kesalahan dosa, tetapi kita kena ulang balik, kita kena qada ataupun kita kena buat balik solat-solat yang kita tinggalkan itu. Sebab dikira waktu macam kita tidurlah. Kalau kita tertidur ni mungkin satu waktu je, betul tak? Yang ni mungkin waktu yang banyak untuk pasti orang proses penyembuhan beliau. Jadi jawapan ringkasnya qada balik solat-solat yang ditinggalkan
dan mudah-mudahan saudara Asrul kita akan mendapat kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menyusun kehidupan lebih baik insya-Allah. Ustaz, mana kata kalau jika kita dalam keadaan COVID-19 ni Ustaz, boleh ke kita sebutkan situasinya adalah orang-orang yang terkena COVID ini adalah orang-orang yang bersyukur. Sebab apa? Mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Ya. Sudah tentu bila kita diuji saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pilihan macam saya sebut tadilah, nabi-nabi, rasul-rasul itu walaupun mereka lebih sangat dekat dengan Allah tapi mereka pun diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, mereka tidak akan diuji? Maksudnya ujian Allah itu pasti akan berlaku kepada hamba-hambanya seperti yang berlaku kepada saudara kita Asrul tadi. Maknanya dia diuji, dan bila diuji dia sabar, dan pada masa yang sama dia nampak bahawa ujian ini adalah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia sebut alhamdulillah pun jauh dengan kita tadi. Faham kesan tak? Dia sebut alhamdulillah. Kita faham dia sebut itu daripada pengalaman hidupnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka itu kita katakan mudah-mudahan orang yang diuji dengan COVID-19 ini dia mudah-mudahan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan, untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah bila ada rasa sabar dan rasa syukur bahawa dia mampu melalui ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Makna kata dalam kehidupan kita ni banyak perkara yang kita terlepas pandang. Apabila kita diuji, kita melihat perkara ini adalah satu ujian sahaja buat kita. Padahal kita adalah insan-insan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita di TV3 akan berakhir di sini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembicaraan kita di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Baiklah, kita masih lagi dengan tajuk kita, kelazatan bersyukur. Jadi banyak dah Al-Fadhil Ustaz kita iaitu Ustaz Ahmad Syukri Yusof berkongsi kepada kita pada pagi ini. Saya kira rugi kalau kita tidak buat catatan sedikit dan juga kita tidak mengajak ahli keluarga kita untuk sama-sama untuk menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jadi seperti biasa, kita masih lagi mengalu-alukan soalan daripada penonton semua. Sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jadi berbaki lagi setengah jam di TV9 ini. Jadi insya-Allah kita tak nak lengahkan masa. Kita akan terus kepada soalan daripada Facebook daripada Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa dikatakan darjat syukur lebih mulia dan tinggi dari darjat sabar dan takut pada Allah? Yang kedua, adakah ketika dapat nikmat sahaja kita kena bersyukur? Bagaimana bila ditimpa ujian atau sakit yang teruk? Lebih-lebih lagi dengan ujian sakit itu Allah sertai dengan hidayah untuk berubah. Mohon huraian Ustaz. Terima kasih. Soalan pertama Ustaz. Soalan yang bagus. Yang mana kenapa orang yang bersabar ini dikatakan darjatnya lebih tinggi? Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Orang yang bersabar dan orang yang bersyukur adalah dua sifat yang kita sebut daripada awal tadi, sifat-sifat yang terpuji. Cuma berlakulah perbincangan di kalangan para ulama kita. Apa sebenarnya, siapakah yang lebih? Orang yang bersabar ataupun orang yang bersyukur? Mana lebih utama?
Jawapannya ialah dua-dua itu ada kelebihan. Orang bersyukur pun ada kelebihan, orang bersabar pun ada kelebihan. Ada sebahagian yang membicarakan, ulama-ulama kita yang membicarakan tentang orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Sebab apa? Sebab untuk bersyukur itu sebenarnya lebih susah daripada untuk bersabar. Orang dia dapat nikmat harta, untuk dia betul-betul bersyukur tu susah nak banding, memang dia tak ada harta. Bersabar tu lebih mudah. Ini pandangan yang dihuraikan oleh ulama kita. Begitu juga kalau kita rujuk kepada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah membawa kata-kata Mutarraf rahimahullah. Dia kata li an u'afiya fa ashkuru ahabbu ilayya minabtuliya fa asbiru. Ini dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Iaitu maksudnya apa? Kata dia, sebenarnya aku sihat dan aku bersyukur lebih aku sukai daripada aku diuji dan aku bersabar. Maksudnya nak gambarkan bahawa kesyukuran itu lebih utama daripada kesabaran. Tapi berbalik daripada saya sebut tadilah, dua-dua itu ada kelebihan. Cuma ini kita sebut perbincangan di kalangan ulama kita untuk menjelaskan kepada kita, tajuk kita, kelazatan syukur ini sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, yang kedua itu, bila mana seseorang diuji dan juga dapat hidayah. Jadi bagaimana? Adakah ketika diuji itu syukur, sabar dan sebagainya? Ustaz ceritakan sikit. Ya, ada orang bila diuji baru datangnya hidayah. Bila dia sakit, ini contoh saja, dia sakit, sebelum ni dia tak solat pun. Tapi bila dia sakit, dia diuji dengan penyakit macam-macam, timbul keinsafan. Bagaimana aku dulu ni lalai daripada mengingati Allah dan sebagainya. Jadi asbab kerana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sakit dia, kerana kesusahan dia, akhirnya menimbulkan kepadanya kesedaran untuk kembali kepada agama. Baik, di sisi sabar itu ada kesyukuran, dan di sisi kesyukuran itu ada kesabaran. Ada kait mengait antara syukur dan sabar. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mana kata jelas dalam kehidupan kita ni, macam kita sebutkan selalu, dalam sisi syukur itu mestilah ada kesabaran. Jadi kita akan terus dengan panggilan video kita yang kedua Ustaz. Silakan. Iaitu kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azam Al-Kankari, iaitu guru. Okey, baik. Minta maaf ada sedikit gangguan di talian. Kita akan terus kepada soalan di Facebook daripada Muhammad Zaki Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Seorang ahli sukan selepas meraihkan kemenangan dengan bersujud tanda bersyukur tanpa menutup aurat. Macam mana tu Ustaz? Soalan yang bagus. Bagaimana sekiranya ahli sukan Ustaz? Kadang-kadang tidak menutup aurat dengan sempurna tapi dia melakukan sujud syukur. Silakan. Ini berlaku perbincangan lah tentang kadang tidak menutup aurat dengan sempurna, kadang tidak ada wudu. Dia ada perbezaan. Kalau sujud yang kita maksudkan dalam perbincangan, sujud tilawah sebagai contoh, sujud syukur selepas kita solat dan sebagainya, itu dalam keadaan berwuduk. Cuma dalam situasi yang berbeza, kadang-kadang orang dapat nikmat. Kita tengok kadang-kadang anak-anak kita berjaya dalam exam, dia terus sujud. Itu dari sudut boleh, tak ada masalah. Sebab yang penting ialah sujud itu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mungkin maksud di pemain bola lah biasanya dapat apa, dia sujud kemenangan dan sebagainya. Itu tidak ada masalah, itu boleh. Sebab itu sujud itu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkara tidak menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya, itu perbincangan lain. Baik, mana kata jelas kepada kita semua. Tadi kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi sekarang ni kita sudah Ustaz Azam Al-Kankari kita sudah berada di talian. Jadi Ustaz Azam Al-Kankari adalah guru agama Sekolah Rendah Tun Said Nasir, Tangkak, Johor. Jadi sudah berada di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Dan Hilman sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Syukri pun sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz Azam, kita tak nak lengahkan masa. Kalau kita bagi peluang kepada Ustaz Azam ni bercakap, dia memang banyak benda dia nak cakap kan. Jadi kita tanya satu soalan kepada Ustaz Azam. Ustaz, bagaimana Ustaz Azam selaku guru sekolah rendah agama ini menerapkan kepentingan nilai-nilai bersyukur kepada anak-anak murid ataupun pelajar-pelajar? Silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Dan Hilman. Yang saya hormati lagi saya mulakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri serta seluruh para penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Alhamdulillah. Bila mana bercerita tentang bagaimana kita nak terapkan, tajuk kita pun hari ini kelazatan bersyukur. Nak terapkan bersyukur pada anak murid. Saya sebagai contoh, saya guru agama, sekolah agama Tun Syed Nasir Tangkak Johor. Guru agama kerajaan Johor lah kan. Jadi saya mengajar di sekolah agama petang. Sekolah agama. Kalau orang Johor dipanggil sekolah agama. Kan. Jadi para penonton, apa saya nak kongsikan kepada para pelajar saya kongsikan, saya ajar kepada para pelajar saya 3 elemen. Pertama, saya budayakan kepada mereka iaitu budaya mengucap terima kasih. Ataupun budaya mengucap terima kasih. Maknanya, bila dapat apa-apa daripada seorang guru, ucap terima kasih dengan guru. Dapat apa-apa daripada makcik kantin, ucap terima kasih dengan makcik kantin. Dengan tukang kebun, ucap terima kasih kepada tukang kebun. Kenapa Nabi kata apa? Antara mafhumnya, ucap terima kasih juga tidak bersyukur orang yang tidak mengucapkan terima kasih. Jadi ucap terima kasih seperti yang Ustaz nyatakan di awal tadi kan. Jadi kalau kita ucap terima kasih, itu juga tanda kita bersyukur. Yang kedua, saya ajarkan dan budayakan kepada pelajar saya untuk sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Puji Allah. Makna bila mana kita terima kasih dengan makhluk, waktu yang sama kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya kalau saya tanya pelajar saya dalam kelas, apa khabar semua para pelajar? Nanti mereka akan jawab mula-mula sekali dengan mengucapkan Alhamdulillah Ustaz, sihat. Jadi inilah antara salah satu kaedah yang kami gunakan kepada para pelajar kami. Dan juga kami juga sentiasa kalau tengok dalam kitab akhlak dan tasawuf dalam kitab sekolah agama kerajaan Johor, darjah 5 kitab akhlak dan tasawuf memang ada satu sukatan pelajaran tajuknya iaitu syukur. Jadi maknanya tajuk syukur ini memang kita biasa belajar. Kita biasa dengar, kita biasa pergi kelas-kelas tasawuf dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya nyatakan daripada awal tanya Ustaz tadi, ia bukan mudah untuk diaplikasikan. Jadi sebenarnya kalau saya mengajar kepada pelajar, itulah satu kaedahnya yang kita ajar begitulah. Mudahkan insya-Allah. Baik. Ustaz Azam, kita nak tanya pada Ustaz Azam lagi. Apa dalam tempoh PKP ini, apakah perkara yang membuatkan Ustaz Azam merasa begitu rasa syukur? Jadi secara ringkas, silakan. Terima kasih. Saya bersyukur juga Ustaz Ahmad Syukri dan Hilman para penonton. Saya bersyukur sebab apa? Kru Tanya Ustaz telefon saya kan. Saya rasa bersyukurlah sebab dapat berkongsi para penonton dan Tanyalah Ustaz. Saya bersyukur lagi kerana apa? Saya duduk dalam kereta ni sebab sekejap lagi senang nak ke pasar. Nak beli kita sebagai ketua keluarga, nak beli barang kan. Dan yang paling saya bersyukur dalam tempoh PKP ini, Allah mengajar saya untuk kita sentiasa tenang, kita menjaga anak. Sebab isteri saya seorang jururawat. Jadi bila mana dia bekerja, saya perlu menjaga anak. Dan Alhamdulillah, lagi saya bersyukur kerana dalam tempoh PKP ini juga, saya dapat anak Alhamdulillah. Jadi isteri saya baru saja melahirkan anak yang kedua. Puteri kami Alhamdulillah. Jadi inilah antara kenikmatan di PKP ini. Dan kepada ibu bapa di rumah sana, ajar anak di rumah insya-Allah walaupun tak pergi sekolah, kat situlah kita akan tahu anak kita ni Superman ke Ultraman ke Cicak Man kan. Selalu kat sekolah cikgu yang jumpa, tapi kali ini kita yang jumpa anak-anak kita insya-Allah. Inilah masa kita untuk merapatkan ukhuwah sama keluarga insya-Allah. Terima kasih Dan Hilman, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syukri dan semua kru produksi saya Ustaz yang sudi menelpon saya insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Azam Al-Kankari. Itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Azam Al-Kankari. Kan saya sebutkan tadi sahabat saya ini bercakap seperti peluru. Jadi insya-Allah kita nak berehat seketika, penonton, sahabat semua. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma yang baru, dakwah. Biar Tanyalah Ustaz sampaikan. Kita berehat seketika, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan tajuk kita, kelazatan bersyukur dengan Al-Fadhil Ustaz Syukri Yusof. Jadi sahabat penonton, tadi kita sudah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar Al-Kakari daripada Johor untuk menceritakan mengenai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diterapkan kepada pelajar-pelajar di sekolah. Jadi mungkin guru-guru di luar sana mungkin boleh buat WhatsApp group dan sebagainya untuk mendidik anak-anak murid kita yang terpisah didikan untuk sementara waktu ni. Jadi Ustaz, kita tak pelengahkan masa. Tadi saya ada melihat di paparan skrin TV ada menyebut firman Allah, wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Mungkin apa sebenarnya maksud yang tersirat daripada ayat ini, Ustaz? Silakan. Baik, Witi tadi dibaca kepada kita oleh qori kita tadi tentang bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bersyukur. Dia sebenarnya untuk dapat nikmat, nikmat tak dapat lagi. Kita kena bersyukur. Untuk kekalkan nikmat setelah dapat pun melalui syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata-kata salafus soleh, orang dululah, mungkin sahabat tabi'in yang tak disebut namanya, tapi dalam rujukan yang saya baca dia sebut as-salaf, maknanya orang dahulu. Antara kata-kata yang terkena ialah an-ni'amu wahsyiyatun faqayyiduha bisyukri. Nikmat-nikmat ini adalah sesuatu yang liar, maknanya dia boleh pergi merata, nikmat Allah Taala ni. Jadi kalau kamu nak ikat, kata salafus soleh, faqayyiduha bisyukri. Kalau kamu nak ikat, maksud nak kekalkan nikmat itu, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan seharian kita ini, ilmu ini mesti kita terap. Kalau kita nakkan sesuatu belum dapat lagi ni, kena tambahkan syukur. Kemudian alhamdulillah apa yang kita nak tu dapat pada kita. Kemudian kalau boleh nikmat yang ada ni tak lari daripada kita, pun kena bersyukur. Jadi syukur ini pakaian orang mukmin. Orang mukmin kena sentiasa melatih dirinya untuk bersyukur dan kena sentiasa lafaz alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itu bila diceritakan tentang seorang nabi yang disebut sebagai abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur, dikatakan ini dalam kitab-kitab tafsir menyebut Nabi Nuh ini dalam setiap perbuatan dia akan sebut alhamdulillah. Pakai baju alhamdulillah, makan alhamdulillah, bergerak alhamdulillah. Jadi lidah kita ni kita kena latih, dapat je sesuatu alhamdulillah, dapat bangun daripada tidur alhamdulillah, dapat kita bergerak ke sana ke sini alhamdulillah, dapat bertemu dengan kawan lama kita dah 20 tahun tak jumpa ni, jumpa pun dalam Facebook je, alhamdulillah. Kena sentiasa latih gunakan perkataan alhamdulillah. Insya-Allah bila sampai ketika waktunya sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita akan sampai bila dah tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa rezeki itu datang kepada kita. Wallahu alam. Alhamdulillah. Banyak nasihat yang Ustaz sampaikan kepada kita ni. Rupanya dalam kehidupan kita ni banyak kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita nak bacakan satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ustaz kongsikan pendekatan secara berhikmah yang boleh dilakukan dalam membawa budaya bersyukur kepada keluarga, organisasi dan masyarakat. Terima kasih Ustaz. Muhammad Rais bin Abdul Halim, Batu Pahat, Johor. Orang Johor lagi Ustaz. Jadi makna kata soalannya mudah. Apakah pendekatan yang mudah untuk kita kongsikan bersama keluarga, masyarakat dan juga anak-anak ini berkenaan dengan rasa syukur Ustaz? Ya. Silakan. Dalam keluarga kena ada rasa syukur. Sebab ini nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Dengan ada ayah, kalau yang masih ada ayah, ada mak, ada adik-beradik, ada suami, ada isteri. Ini satu keadaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita kena ingat, satu hari nikmat ini akan hilang daripada kita. Umpamanya sebagai contoh, kalau adik-beradik yang belum kahwin sampai peringkat nanti, mereka akan berkahwin, akan bina kehidupan masing-masing. Jadi kena hargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Nikmat pekerjaan, satu nikmat yang besar. Ada kawan-kawan di ofis, di pejabat, satu nikmat yang besar. Kenapa nak jatuhkan kawan kita sendiri? Kenapa kita nak dengki kepada kawan kita sendiri? Kenapa kita nak timbulkan kebencian kawan sepejabat kita sendiri? Kan kita ni satu
bersaudara dan kita sama-sama membina syarikat kita, organisasi kita, jabatan kita. Dan kita kena bersyukur kita masih ada pekerjaan. Saya sebut di awal tadi, ada sahabat-sahabat kita yang berada di luar yang hilang punca pendapatan. Kita yang boleh pergi office, kita kena rasa ini satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan kita kena ingat satu perkara juga, bahawa dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala nak mengazabkan kamu sekiranya kamu bersyukur dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, Allah Taala tidak akan menyeksa, tidak akan mengazab dua kelompok manusia, syakiran dan juga mukminan. Allah Ta'ala tak akan azab, tak akan hukum orang yang bersyukur dan juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hargai segala nikmat yang berada di sekeliling kita, kena tengok balik apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itu ada pendekatan training, orang buat latihan dan buat kursus, dia suruh kepada kita tulis segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak mampu nak tulis. Diri kita sendiri boleh duduk, boleh bercakap, boleh melihat. Ya Allah. Sampai ke peringkat bila kita tulis sudah terlalu banyak, tak boleh nak tulis. Maknanya, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini terlalu besar. Cuba bayangkan, ketika nak bercakap, tiba-tiba tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Kita nak bercakap tapi tak boleh bercakap. Maka itu kita rasa, ya Allah, besarnya nikmat kita bercakap. Kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita boleh ada diri baru yang ada kepada kita sekarang ni. Ini satu-satu di antara nikmat yang harus kita syukuri. Wallahu a'lam. Baik. Mana kata saya tertarik apabila Ustaz sebutkan tadi Imam Qatadah sebut apabila kita, Allah tidak akan seksa orang yang bersyukur dan juga orang yang beriman. Beriman. Jadi satu benda nasihat, motivasi untuk kita semua. Ustaz, di bulan Ramadan yang mulia ini, tanda kesyukuran kita adalah apabila kita melakukan amal ibadah dengan sempurna dan juga sudah tentu ada satu amalan yang apabila kita bulan puasa ini kita membayar zakat, iaitu zakat fitrah. Jadi pendapat Ustaz dan juga boleh Ustaz kongsikan sikit bagaimana cara untuk kita bayar zakat yang sekarang ini secara online. Silakan. Kesyukuran itu mesti datang dalam bentuk kita melaksanakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah. Dia bukan alhamdulillah sembahyang tidak, puasa tidak, zakat pun tidak, tapi lidahnya alhamdulillah, tak kena macam tu. Jadi pembuktiannya adalah dalam bentuk pelaksanaan ibadah zakat. Kita dalam bulan Ramadan ni dai, perkara yang tak boleh kita pisahkan dalam Ramadan ialah apa yang kita sebut sebagai zakat fitrah dan juga puasa kita, ibadah saum kita. Dia dua ni macam adik-beradik. Tak akan lengkap puasa kita tanpa menunaikan ibadah zakat fitrah. Cuma dalam suasana sekarang, dalam suasana PKP, kita lebih elok berada di rumah kita kalau kita tak mempunyai benda-benda yang sangat penting. Maka di antara kemudahan yang disediakan di pusat-pusat zakat negeri, termasuk di pusat-pusat zakat, ialah kita boleh bayar zakat ini di atas talian secara online. Iaitu kita boleh pergi dekat zakat, kita boleh pergi dekat fitrah.zakat.com.my fitrah.zakat.com.my untuk kita membayar zakat fitrah kita. Ataupun kalau nak bayar zakat harta, sebab daging ada juga orang ambil peluang bulan Ramadan ni. Dia nak dapat barakah Ramadan ni, dia bayar zakat simpanan dia, pendapatan dia ambil bulan Ramadan. Boleh bayar dekat zakat.com.my. Cuma timbul juga persoalan sahabat-sahabat kita. Dah nak akad macam mana? Niat macam mana, sah ke tak sah, ada juga timbul. Sebenarnya jelas dalam fatwa kebangsaan pun disebut secara jelas bahawa akad itu adalah sunat. Baca doa itu adalah sunat. Yang wajib, yang menjadi sah tak sah ialah niat. Maksudnya bila kita membuat pembayaran, dia tak lama pun, proses 2 minit je ni. Bila kita niat saja untuk membayar zakat fitrah kita. Kalau harganya RM7, kita semua keluarga kita katalah ada 10 orang, RM70. Ini ramai ni keluarga ni, RM70.
Bila kita niat saja untuk bayar untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, itu kira niat. Sah, tak ada masalah dah. Dan insya-Allah bila kita bayar, kita juga akan mendapat resit rasmi daripada Pusat Pengurusan Zakat secara online. Jadi saya fikir ini peluang yang ada kepada kita dalam suasana PKP, kita kurangkan pergerakan kita di luar. Kalau boleh, kita dapat bayar zakat fitrah, zakat harta ini melalui zakat.com.my insya-Allah. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Kita sebenarnya banyak lagi nak bicarakan mengenai kelazatan bersyukur ini. Cuma kita di penghujung rancangan. Boleh Ustaz ceritakan sedikit mengenai kesimpulan dan juga sedikit doa. Silakan. Baik. Syukur juga sebenarnya meraih kepada kita keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala redha, settle hidup kita, selesai hidup kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Allah Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 7, sekiranya kamu bersyukur, Allah redha kepada kamu. Dai dan juga semua penonton, apa yang kita mahu dalam hidup ini? Kalau kita sudah mendapat redha Allah, Allah redha kepada kita. Allah redha kehidupan kita. Allah redha apa yang kita buat. Allah redha apa yang kita usahakan dalam kehidupan ini. Saya fikir ini merupakan nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Buktikan dan tambahkan kesyukuran kita sama ada melalui kata-kata dan juga melalui perbuatan kita dan juga hati kita bahawa kita mahu menjadi amdan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Baik, mungkin sedikit doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana min hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa adaita ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan penonton-penonton semua, kita ucapkan terima kasih dan juga masih lagi setia dengan rancangan Tanya Ustaz. Kami, saya dan Al-Fadhil Ustaz, mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara, dan mudah-mudahan yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jadi sedikit peringatan untuk esok. Esok kita ada rajinkan amalan sunnah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jol dan juga sahabat saya Da'i Hadari. Jadi insya-Allah jangan lupa esok pagi waktu dan juga siaran TV yang biasa. Jadi saudara, sebelum kita berakhir, saya nak petik kata-kata yang Ustaz sebutkan, as-salaf, nikmat itu liar dan ikatlah dia dengan syukur. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairul jazaa. Alhamdulillah. Doa-doa. Ustaz orang rumah Terengganu ke apa?